Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muridun alimun bi kulli syai. Sambungan lagi muzakarah kita nazam aqidatul awam. Kita hari ininya insyaallah masuk pada perbahasan sifat iradah, sifat iradah pada muka surat 21. Kalau kita rumi tu kita 21 dah. Pada nazamnya qadirun muridun alimun bi kulli syai. Jadi hak lepasnya kita telah syarah sifat qudrah. Karena qadirun aizatun muttasifatun bil qudrati. Mana qadirun artinya zat yang maha berkuasa, dengan makna zat yang bersepakai di zatnya sifat perkuasa. Pada malam ninya muridun. Allah Ta'ala tu ialah zat yang muridun. Apa zat yang muridun? Aizatun muttasifatun bil iradati. Zat yang bersifatlah ia zat dengan sifat iradah. Dah. Iradah ni masdar daripada arada yuridu iradatan. Walaupun dia masdar tetapi dia nak dengan makna isim. Karena di sisi ulama mutakallimin tusya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Telah masyhur di kalangan ulama mutakallimin bahawasanya sifat ma'ani itu walaupun bentuk katanya masdari tapi nak dengan makna ismi. Yani nak dengan makna satu nama bagi benda yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud. Jadi hak adanya apa? Perkehendak. Kena bupa sebut ni. Bahasa kita tu tak bunyi lagu tu. Hak dia terjemahnya iradah berkehendak. Kalau kita kata berkehendak ni ialah kena kepada ta'alluq bagi sifat, hija bagi sifat.
Sifat berkehendak, hijanya berkehendak. Gitu dah. Jadi bukan nak semata-mata di hija. Karena hija sifat ni Mu'tazilah pun tidak menafi. Mu'tazilah kata Allah muridun qadirun, tapi qadirun muridun bizatihi. Allah Ta'ala zat yang maha berkuasa dan maha berkehendak, yakni dengan zatnya, tidak ada sifat di zat dia. Itu dah. Jadi kerana itu Mu'tazilah juga digelarkan dengan panggilan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita dengan Mu'attilah. Dia panggil Mu'attilah, mana kelompok yang mentaktilkan zat Allah daripada sifat, mana mengkosongkan zat daripada sifat. Artinya bagi Mu'tazilah, zat Allah tidak ada sifat, hanya zat semata-mata. Kerana apa kata Mu'tazilah? Kerana kalau zat Allah Ta'ala itu ada sifat, dia timbulkan persoalannya, ialah Mu'tazilah kata, kalau Allah Ta'ala bersifat, adakah sifat Allah Ta'ala tu qadim atau hadis? Tu. Sifat-sifat Allah Ta'ala tu baharu ke sedia kala? Kadang gitu. Kalau kita kata sifat-sifat Allah Ta'ala tu baharu, hadis, berarti zat Allah Ta'ala juga hadis, baru juga. Kerana zat yang bersifat dengan sifat yang baharu, maka zat tu baru juga. Macam kita tahu di mana kata zat kita ni baru. Karena bersepakai di kita tu perkara yang baru. Mana? Gerak, diam. Itu kan? Gerak, diam ni orang panggil sifat. Yang ada pada kita. Baru tak? Baru. Bukan duk gerak sama-sama dah. Bukan duk diam sama-sama dah. Ada mula, ada akhir dia. Jadi tiap-tiap perkara yang bersifat dengan sifat yang baru, maka zatnya juga baru. Maka kalau zat Allah Ta'ala baru tu mustahil. Tentulah ada yang menjadikan Allah Ta'ala, karena baharu-baharu tu ada permulaan bagi adanya. Itu mana baharu. Tu mana tiap-tiap benda ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Itu dia panggil baharu. Maka mustahil zat Allah Ta'ala baharu. Karena kalau zat Allah Ta'ala baharu, pastilah dia bukan Tuhan. Yang menjadi, yang mencipta, yang membaharukan dia, itulah Tuhannya. Itu kembali pada sifat kidam mula kita duk bahar dah. Akhirnya jadi daur atau tasalsul. Maka daur tasalsul tak boleh diterima dengan kepala otak manusia, mustahil pada akal. Lepas tu kalau kita kata Mu'tazilah ni, jangan pergi lagi ni. Nak syarah Mu'tazilah tu. Mu'tazilah kata kalau sifat-sifat di zat Allah Ta'ala tu qadim, sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala tu ialah sedia kala. Kata Mu'tazilah, la ta'addadatil qudama, nescaya berbilang-bilang benda qadim. Zat Allah qadim, kudrat pun qadim, iradat pun qadim, hayat pun qadim, ilmu pun qadim. Banyak benda qadim ni. Maka kaedahnya ta'addudul qudama mustahil. Berbilang-bilang benda qadim tu mustahil. Tu. Kalau Kristian, Nasrani saja dikafirkan sebab i'tikad 3 qadim, Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak, maka Asy'ariyah lebih-lebih lagi kena kafir lagi. Kerana bukan 3, 7, 8 qadim. Zat qadim, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau tambah lagi sifat takwin, sifat idrak, 10 qadim. Teruk pada Kristian lagi. Jadi katanya Mu'tazilah, kalau Kristian saja dikafirkan dengan sebab 3 qadim, Asy'ariyah, Maturidiyah lebih lagi kena kafir. Bahawa lebih pada 3 10, 9, 8 qadim. Itu hujah Mu'tazilah secara akal. Secara nakalnya kata Mu'tazilah, kalau kita belek-belek Al-Quran, tidak ada satu ayat pun Allah Ta'ala cerita Allah bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak ada. Memang betul sungguh. Tak ada atas jalan mutabaqah. Dilalah mutabaqah memang tak ada sungguh. Tidak ada satu ayat bunyi lagu ni. Innallaha ta'ala yattasifu bisifatil qudrah wal iradah wal ilmu wal hayat wal sama wal basar wal kalam. Ada? Memang tak ada sungguh. Jadi dalam Quran pun tak ada cerita dengan secara jelas-jelas kata Tuhan bersifat aku derak iradat ilmu hayat sama bahasa kalam. Secara akal pun kata Mu'tazilah tak terima, ya kata. Kalau gitu Allah Ta'ala
qadirun bizati, muridun bizati, alimun bizati. Itu. Nah, maha berkuasa dengan zatnya, maha berkehendak dengan zatnya, maha melihat dengan zatnya, maha mengetahui dengan zatnya. Itu. Tidak ada di zat dia tu sifat-sifat. Itu kata Mu'tazilah. Jadi kalau kita mengaji Allah Ta'ala berkehendak tu, tak naik lagi taraf ahli sunnah tu, baru duduk di Mu'tazilah ya baru sini. Tu. Nah, apa? Mu'tazilah pun kata Allah berkehendak. Kalau kata Allah tidak berkehendak, kafir tu. Mu'tazilah pun kata Allah berkehendak. Tapi Allah berkehendak dengan zatnya. Tu beza. Lalu ahlus sunnah wal jamaah jawab balik. Mu'tazilah kata tu, jawab balik. Ulama kita jawab balik. Pertamanya, sifat-sifat Allah Ta'ala adakah baharu atau sedia kala? Tentu sekali sedia kala. Tak pernah sabar nak kata baru. Tentu dah pasti dah sedia kala. Apabila sedia kala, adakah membawa berbilang-bilang benda qadim tu mustahil situ? Tidak. Sebab ta'addudul qudama mustahilun, berbilang-bilang benda qadim tu mustahil apabila benda qadim tu yang bahasa zat. Itu dah. Zat Allah qadim, zat satu lagi tu qadim. Tu hak mustahil tu. Macam kita bahas dalam sifat wahdaniyah itu ingat dah kan? Tak usah kata 3, 4, 5 juta, 2 saja. Berbilang benda qadim, membawa alam ini tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebesar zarah. Itu la fasada data dalam Quran sebut kan. Adapun benda qadim tapi bukan bahasa zat lain-lain, zat tu lah ya. Zat Allah Ta'ala qadim, sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala qadim, walau banyak pun tak apa. Sebab apa? Sebab sifat tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Betul tak? Tak boleh. Walaupun sifat tu bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. Ingat tak? Itu ni. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sifat tu bukan zat, sifat tu sifat, zat tu zat. Tapi sifat tu tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Tu kudrat Allah, iradat Allah. Bukan kudrat Allah duk cabut lekat di tepek di benda lain. Dah. Tu. Ada pun Kristian yang kata ilmu Allah Ta'ala tu jatuh cabut. Jadi Nabi Isa, cabut. Cabut. Tak terlekat di zat tu. Ada tu ni. Jadi sifat-sifat Allah walaupun banyak dan qadimah, tapi semuanya duduk di zat yang sama, tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Maka tak ada masalah. Itu jawab ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian masalah dalam Quran Allah Ta'ala tak cerita tu benar. Innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati was sam'i wal basar wal kalam. Ya, memang Allah Ta'ala tak cerita dengan secara sharih dilalah mutabaqah. Tapi dilalah iltizamiyah, ya Allah Ta'ala cerita mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir fa'alul lima yurid. Wa huwas sami'ul basir wa kallamallahu Musa taklima. Ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dengan secara dilalah iltizamiyah. Dilalah iltizamiyah ni maknanya direti dengan secara automatik, tak payah pakai manual dah. Mana gitu mudah bahasa kita ni. Tu dilalah iltizamiyah. Maka faham di kitanya Allah Ta'ala ada sifat-sifat di zat dia. Tak payah lagi tu lagu mana tu. Dah Allah Ta'ala tak cerita pun. Allah Ta'ala kata wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu dialah zat yang maha amat berkuasa. Secara auto kita kena faham, Tuhan tak lemah. Auto lagi, di zat dia ada sifat berkuasa. Tu auto tu lagu tu. Contoh hamba sama duk sebut. Duk cerita sama nak mudah faham ni. Nah. Tu imam mari seorang lewat. Dia mari seorang lewat, cak dia mari senyap-senyap.
Tiba-tiba sebelum nak masuk dalam surga, terdengar ada 2-3 orang duduk ngopak ke dia. Oh, dia ni. Duduk ngopak ke Tok Imeh. Sedaklah 2-3 orang duduk ngopaknya. Tok Imeh apa lagu ni perangai dia ni. Bini jaga popok ngopak. Tok Imeh duduk ngaku celah pintu. Ni perangai apa ni. Nah. Depan aku baik sangat, mulut manis orang panggil. Orang Kelantan panggil mulut manis jumpa masa dia panggil tu ni. Mulut manis nah depan aku gini rupanya belakangnya, duk ngopak berbaku-baku ni. Tak apa, ngopak lagi. Dia dengar lama siapa kemucak, tu email pun tolak pintu. Assalamualaikum. Oh, kejut habis 3 orang duk ngopak. Oh, sudah. Dah? Bila tu email bagi salam masuk, assalamualaikum. 3 orang ngopak dia. Masya Allah, tu email kita mari dah. Ya Allah, apa khabar tu? Oh, baiklah weh. Tadi berat benar nak ngapa? Lalu tu email kata mana? 3 orang budak bengang. Mu tak usah buat mulut manis aku. Aku dengar belakang dah gapo hang cakap ke. Aku dengar belakang dah. Aku tengok belakang dah. Aku dengar belakang. Gitu ke ayat gitu Secara ilmiah, ni secara ilmiah, 3 orang hok duk ngopak aku tu email tadi, secara ilmiah ni dia kena faham beberapa makna dengan kata tu email. Mu tak usah buat mulut manis aku dengar belakang dah gapo ngopak aku dengar belakang dah. Secara akademik 3 orang tak kena faham, oh tu email tak bekak. Satu betul tak? Ni secara akademik lah ni. Makna tak ada lah 3 orang tu duduk tengah hangur. Tu memang tu mana ngangur pula 3 orang ni nak telai aku mana. Tak nak faham secara akademik ni. Tak payah lah. Tapi secara ilmiahnya, secara akademiknya, 3 orang ni kena faham lagu tu. Mana pertama? Oh, tu email tak peka. Satu. Dah dah. Bila tu email tak peka, bermakna tu email ada sifat pendengaran. Ada. Maka sebab tu dia kata aku dengar belakang. Jadi pendengaran dengan mendengar sama tak? Lain-lain. Lain-lain. Bukan benda tu lah dah. Hak ada di telinga kita ni pendengaran. Mendengar tugas sifat pendengaran. Ada sebab tu orang tak mendengar. Adakah dia pekak? Tak. Ustaz kata apa ni? Bila? Saat ni lah. Oh, kawan tak dengar weh. Oh, dia mau pekak lah. Oh, berat lagu tu. Kawan tak pekak. Kawan ada sifat pendengaran. Kawan tak dengar. Nampak tak? Sama tak mendengar dengan pendengaran? Tak sama. Mendengar tu tugas dia. Pendengaran tu ada di anak telinga. Ada. Jadi secara akademiknya 3 orang ngopak ke tu email tu nak faham lagu tu. Oh, tu email tak pekak weh. Bila dia tak pekak, bermakna ada sifat pendengar. Sebab tu email kata tak usah buat mulut manis aku dengar belakang dah. Aku mendengar sekalian apa yang kalian umpatkan. Tu ayat akademik sikit lah. Tu contoh. Jadi kalau tu email tu masuk-masuk, tak usah buat mulut manis aku lah. Aku ada sifat pendengar. Pelik lah tu cakap. Betul tak? 3 orang hok ngopak dia kata, gila apa pula tu email duk cerita dia ada sifat pendengar. Kami pun ada. Betul tak? Jadi tak jijik ayat tu email tu kalau kata tak usah buat mulut manis aku lah. Aku ada sifat pendengar. 3 orang tu, kita pun ada sifat pendengar ke mana? Apa nak cerita? Tu email dia. Tidak orang panggil qaulan baligha. Perkataan yang jijik masuk dalam hati pendengar mustami'in. Tapi bila tu email kata tak usah buat mulut manis aku mendengar sekalian apa yang kalian umpatkan kepada aku tadi. Sudah lama pula kita. Tak boleh buat baik-baik lah. Dia tahu lah. Masuk pakai jejak lah hati tu kan. Al-Quranul Karim tu ialah qaulan baligha. Tu lagu tu Sebab tu Allah Ta'ala tak kata innallaha ta'ala yattasifu bisifati sam'i wal basari. Sesungguhnya Allah tu bersifat dengan sifat pendengaran dan penglihatan. Dah apa ke dia? Jadi soal banyak pula dah ni. Dah apa ke dia kalau dia sifat pendengaran penglihatan? Kita pun ada pendengaran penglihatan. Macam itu jadi. Dak. Allah tak kata dah.
wa huwas samiul basir. Dia Allah tu maha amat mendengar dan maha amat melihat. Masuk tak? Masuk. Sudah. Pakai maha-maha ni bukan mendengar biasa, melihat biasa tak. Maha-maha ni tak boleh weh. Kita senantiasa dalam penyaksian Allah. Siapa gitu? Secara akademik, secara akademik, bila Tuhan kata zatnya maha mendengar, maha melihat, maha menentu, maha berkehendak, maha berkuasa, bermakna di zat dia tidak ada sifat lemah, sifat bodoh, sifat babuk, sifat pekak, sifat buta. Berarti ada sifat perkuasa, perkehendak, pengetahuan, pendengaran, penglihatan. Itu secara akademiknya. Jadi bukan tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi ada dengan secara dilalah iltizamiyah, panggil pengertian dengan secara automatik. Lagu tu dah. Baik. Kalau kita dia buat kurungan berkehendak tu, kita baiki sikitlah perkehendak. Tulis gitu apa? Tulis gitu. Ataupun kalau tutup guru kita di Kelantan, di Fatani ni, dia tak suka terjemah iradah dengan berkehendak atau perkehendak, kurang gemar. Sebab logat Kelantan ke logat Tani ni dia ada dua makna kehendak ni. Kehendak dengan makna mau satu, dengan makna nak. Kehendak dengan makna berhajat. Itu kan? Orang Kelantan ada dua makna tu. Kehendak ni ada dengan makna nak. Kawan nak ke ni? Kawan nak tu kawan mahu, kawan kehendak, kawan nak. Itu. Mak, kawan kandak ke demo ni? Kawan kandak tu mana kawan berhajat. Sudahlah. Kalau kawan kandak ke demo, siap-siap lalu susuk lalu bidui. Kandak kau pula kawan. Butai mak 10 ya tak ada duit. Tu kandak dia panggil. Ya buah tengah tu. Jadi tak bunyi kahandak, kandak. Kawan kandak ke demo ni. Kandak tu dengan makna berhajat. Jadi takut semabul orang kata panggil, takut terkeliru. Kita kata iradah, Allah Taala bersifat iradah artinya kahandak atau berkahandak atau perkahandak. Berhajat juga Tuhan pun. Tuhan berhajat. Takut peh lagu tu. Lalu alim ulama tutup guru hak modok ngaji di Kelantan, di Tani kau, kebiasaannya bila iradah dia terjemuh dengan penentu. Penentu. Yang mana samarah sifat penentu, nentu. Ta'alluq sifat penentu, menentu. Tu. Di zatnya ada sifat penentu. Kesan daripada penentu ialah netu, dan tugas sifat penentu ialah menentu. Itu. Ingat sama-sama. Iradah Allah ialah menentu. Kita pun ada iradah agak ni. Iradah kita memilih. Itu dah. Iradah kita memilih. Tu. Iradah Allah menentu. Maka kerana tu tiap-tiap perbuatan hamba yang hamba tu nak dan usaha itu ada dua kudrat, dua iradat. Kita bahas dah itu sikit dah ni. Ya kudrat iradat ni ya tak boleh pisah sebenarnya. Ya sekali dah tu. Dia mengikut ta'akul akal, benda hak Tuhan tentu, hak tu dia buat. Tentu bila sedia kala lagi. Jadi bila kita pilih, pilihan kita tu ialah ketentuan Allah sedia kala lagi. Nak pergi surga ke, nak pergi kelak malam. Tu pilih ya. Boleh pilih tu. Bebas. Secara zahirnya kita bebas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, Tuhan kata. Siapa nak dia nak beriman, dipersilakan. Siapa nak kufur pun silakan, dipersilakan. Secara zahirnya kita diberi pilih dengan bebas, mukhtaran zahiran. Tapi apabila kita pilih pergi surga, nak pilih pergi surga tu,
Mesti kena ada ilmu. Kalau aku pergi kelab malam, berdosa, maksiat, kalau mati celah tu gak mai, tak tahulah kalau Tuhan tak apa gak masuk neraka dulu aku apa arok lagu ni. Gitu kalau tu. Kalau aku pergi surga, free, aircon sejuk, pavilion. Lepas tu kalau ada orang ngajar pula, boleh pahala pula. Semaya pula boleh 27, 25 pahala. Kalau tak ada kuliah apa, ambil Quran baca, pahala pula situ. Kalau mati celah tu pula, mudah-mudahan syurga. Kalau tu pak dia pun pilih pergi surga. Okay? Pilihan dia tu sebenarnya ketentuan Allah sedia kala lagi, azali lagi. Sama ada dia pilih benda baik atau benda buruk. Tuhan tentu sedia kala lagi. Dan dia usaha yang menjadikan perbuatan tu ialah kudratullah. Ingat dah. Jadi kudrat dan iradat kita sebatas ikhtiar dan usaha. Kudrat kita kasbin, usaha. Iradat kita ikhtiarin, pilih. Pilih. Adapun kudratullah ijad wal i'dad, menjadikan dan meniadakan benda hak dia awak dah. Itu cipta sungguh. Irada Allah tentu. Sebab tu apa sahaja yang berlaku ni ialah bimasyiatillah, ketentuan Allah. Sebab tu iradat ni juga boleh kita letak nama sifat masyiah. Masyiatillah. Dalam suratul Kahfi kan. Wala taqulu apa tu? Dalam Quran sebut tu. Jangan kamu kata inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allah. Dalam suratul Kahfi. Jangan engkau katakan inni fa'ilun zalika ghadan, aku nak buat tugas ni esok. Beres esok dah. Beres selalu esok dah. Kemah molek dah tu. Beres esok kita buat esok. Illa ayyasha Allah. Mereka kena gantung jika dikehendak oleh Allah. Mana? Jika ditentu oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita ni tak lepas daripada masyiatillah. Sebab tu iradat ni juga boleh letak nama masyiah. Kalau benda hak kehadapan, insya-Allah. Kalau benda hak lepas dah, masya-Allah. Barang ni telah dikehendak, telah ditentu oleh Allah. Jangan tukar. Atau mari dah kenduri kahwin anak saya, masya-Allah, masya-Allah. Lepas dah. Sudah dah ada sini. Kalau mari kenduri kahwin anak saya dah, insya-Allah. Tu. Siapa juga awak deh kenduri kahwin anak saya. Baru masya-Allah. Lepas dah. Masya-Allah, masya-Allah. Bagian ni dikehendak oleh Allah. Bagian ni ditentu oleh Allah. Itu dah. Tu. Habis itu. Cuba tengok dulu dalam buku dia kata Allah Maha berkehendak. Yalah dah, Mu'tazilah pun kata Allah Maha berkehendak, Allah Maha menentu. Tapi hak bezanya kita Allah muridun, Maha berkehendak, Maha menentu, yakni zatun muttasifatun bil iradati. Zat yang bersepakai di zatnya sifat penentu. Tu beza tu. Kalau setakat Allah Ta'ala Maha berkehendak, Allah Ta'ala Maha menentu, Mu'tazilah pun kata itu. Tak ada kata Mu'tazilah tak kata Tuhan tak maha, Tuhan tak ada, tak menentu, Tuhan tak berkehendak. Kalau kata gitu kafir. Kafir tu kalau cakap gitu. Semua kata Allah Ta'ala Maha menentu, Maha berkehendak. Yang membezakan kita ahli sunnah wal jamaah dengan fuq Mu'tazilah, Mu'attilah, ialah kita mengisbatkan sifat di zat Allah Ta'ala. Itu. Dan tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah. Yang ni tak ada seorang pun yang mampu nak menahan ketentuan Allah Ta'ala. Betul? Kita pilih benda ni. Kita pilih nak selamat dalam permusafiran kita, dalam kenderaan kita, drive kita. Kita pilih. Tak ada orang start kereta tu nawaitu accident, biar hancur lebur kereta aku. Bodoh benar tu orang tu ni. Dia pilih untuk selamat. Betul tak? Tapi qaddarallah.
Tu semuanya di dalam ketetapan Allah. Walau bagaimana kita pilih untuk selamat, kenderaan kita bawa dengan cermat, berhati-hati di jalan raya. Nah, apa dada steering ni. Segenar tu tak padan dengan ni. Tubik pulak tangan kat sebelah. Tapi kalau sudah ditentu oleh Allah, accident. Tak ada siapa dia boleh tahan. Betul tak? Tak ada siapa boleh tahan. Tu sama kerajaan pun sama tu sebut tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan bagi kerajaan kepada siapa yang dia nak. Kok dia tentu. Manusia ni sebatas usaha keping tu gak ni dekat pilihan raya ni buat baik tu gak cuti sekolah gak hari-hari kalau cuti sekolah gak ada sama beg wah kalau di Kelantan bertemu mata bersama perantauan YB pun bisik ikut telinga anak-anak berantau jangan lupa balik ngundi dah jangan perbuah kerjaan kita ni dah pakai usaha guna moda tu lah, guna moda bangsa lah, guna moda agama lah, guna moda risuah lah, guna macam-macam moda. Isu macam-macam isu. Isu tu lah, isu ni. Lah sekali tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Ada? Tu kena klik situ. Tu ni. Tu lagu tu. Tu sebut sendiri. Tengok. Firman Allah Taala, tengok molek ni ayat Quran ayat mari. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman yamliku lakum minallahi syai'a, maka siapakah yang mampu, yang boleh, yamlik mana yang mampu, yang berkuasa bagi kamu daripada Allah akan sesuatu. Mana siapa hak boleh tahan Allah Taala nak buat apa boleh. Eropah tu, orang barat tu tengok lah cerita ni. Dia komentari kau gapo. Nak pelik ni macam-macam ada cerita dia ni. Ana buat komentari. Dia duk rekod alat bagaimana supaya roh ni tidak boleh keluar daripada tubuh. Dia rekod lagi. Tak suruh mati. Jadi dia kata kalau gitu mati-mati ni menyebabkan roh, dia baru tahu roh ni keluar ke atas ni batu mata belalak gitu. Kalau gitu kita cipta satu alat yang menyebabkan bila roh nak tubik sekak masuk balik tu. Dia rekod alat tu. Sama kelah tak boleh. Tak boleh. Siapa boleh tahan? Dia tu akan hendak tak boleh. Tu. In arada bikum darran, jika menghendakilah oleh Allah Taala dengan kamu kemudaratan, au arada bikum naf'an, atau menghendaki oleh Allah Taala dengan kamu kemanfaatan, siapa boleh halal? Tak ada siapa dia boleh halal. Tu. Sebab tu ada wirid jarang kita baca. Biasa tutup guru pondok dia baca lepas mengorik, lepas subuh. Tu di hujung-hujung sebelum ya latif tu kan. Dia baca apa? Ingat tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun jangan baca. Kalau pergi kuliah ngarik dak baca dah kita. Pakai ikut tu email sini lah kalau kau mana baca. Allahumma la mani'a lima a'taita. Itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Itu. Tu. Tapi kita surah-surah ni jagalah masjid-masjid ada kuliah orang ramai. Jaga kalau di pondok-pondok biasa baca lepas subuh, lepas maghrib,
Ya biasanya lepas subuh, lepas maghrib ni wirid dia panjang. Nah, lepas wa ilahukum Allahu la amanar rasul syahidallah. Nah, you sambung habis. Tak apa, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 3 kali tu. Sebelum nak ya latif ya, dia baca dulu Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah ya Tuhan, tidak ada siapa dia pun yang mampu menahan, mampu menegah bila mu sendiri nak bui. Itu benda tu kalau Tuhan nak bui, seluruh manusia pakat atas muka bumi tahan. Jangan bui siapa ke dia tu pemberian ni. Siapa molek-molek kalau Tuhan kandak tu ni. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada siapa dia yang mampu bui kalau mu nak tegah sendiri. Nah, seluruh manusia atas muka bumi ni pakat mesyuarat, setuju sebulat suara kita bui benda ni kepada si fulan ni. Pakat hurung nak pergi bui. Tapi kalau dalam kehendak Allah Ta'ala Tuhan tegah, tak boleh bui ni. Tak siapa bagi tu. Tu. Tu kijak tu hal belaka tu. Nah, in arada bikum darran au arada bikum nafa'a. Jika Allah Ta'ala menghendaki dengan kamu tu akan mudarat, atau menghendaki Allah Ta'ala dengan kamu tu akan manfaat, siapa dia yang mampu tahan? Tak ada siapa dia mampu tahan. Walau balah mana kita makan ubat, kita jaga kesihatan, jogging ilik pagi, diet tak diet, makan tu vitamin ni. Nah, macam-macam ikhtiar usaha kita buat. Nak jadi sihat tu badan, nak nampak muda, cergah, melopak situ melopak sini, joget situ joget sini, TikTok nak tunjuk tubuh kita tu comel. Nah, kalau dia Tuhan nak jadi sakit, huduh, binasa, mentah dulu Nah, itu lagu tu. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan adalah Allah Ta'ala dengan apa barang yang kalian kerjakan, dialah Allah Tuhan yang Maha mengetahui dengan secara halusi apa yang kalian kerjakan. Itulah. Jadi di sini mahalus syahid ataupun tepat kita kehendak dengan perbahasan sifat iradat ni ialah in arada bikum darran au arada bikum naf'a. Tuhan sendiri sebut arada yuridu iradata. Kalau Tuhan kehendak dengan kamu manfaat, kalau Tuhan kehendak dengan kamu kemudaratan, siapa yang boleh tegah? Tak ada siapa dia boleh tegah. Bila kita orang mukmin ni duduk situ, hati kita pacak molek, tak ada apa-apa. Sebab tu kudrat iradat ni sangat besar dalam kehidupan kita, melayari bahtera kehidupan kita. Sebab kita hari-hari duduk di dalam qubdah, dalam rentahan genggaman kudrat iradat Allah. Sebab tu ruku iman yang ni beriman dengan Tuhan, dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab, dengan hari kiamat, tiba-tiba qada qadar. Qada qadar ni masuk dah beriman dengan Tuhan. Tubik lagi qada qadar. Sebab apa? Sebab kita ni duduklah qada dan qadar Allah Taala. Nah, kadang-kadang kita benda tu hak kita tak boleh nak terima. Mak kena lagu ni. Bapa Tuhan. Bapa. Dia tanya bapa Tuhan. Dia pula jadi tukar siasat Tuhan. Nah, bapa Tuhan buat lagu ni saya. Bukan hak kita tu tanya tu. Nah, tak berhak kita tanya. Nah, Tuhan yang akan tanya kita, bukan kita kena tanya Tuhan dah. Bapa Tuhan buat lagu ni dah. Setiap apa hak Tuhan buat tu untuk menzahirkan kita tu hamba yang baik atau hamba yang jahat. Itu. Sebab tu kalau orang ada iman sungguh dengan Tuhan, pak kena benda hak baik, alhamdulillah. Nah, pak kena benda hak buruk, sabar, tahan, redha, sangka baik dengan Allah Taala. Nah, barangkali Allah Taala nak kifarat dosa banyak ni. Nah, dosa aku banyak sangat Tuhan. Nah, berkali mu nak kifarat dosa ni. Sebelum kena bakar api neraka, baiklah susah lagu ni tak apa. Nah, contoh. Tapi kalau orang tak kuat percaya dengan kudrat iradat Allah, qada qadar Tuhan, mana Tuhan ni? Dia cukup pinggir tanya Tuhan pula. Dah ni. Saya mai tak tinggal ni, mana Tuhan buat gini saya? Sudah. Yugut pula Tuhan tu ni. Tu bahaya tu, bahaya dah. Sebab tu qada qadar ni dia tak boleh dia orang panggil apa? Berkait rapat dalam kehidupan kita. Qada kalau mengikut hak mazhab Asy'ariyahnya ialah kena kepada ta'alluq tanjizi ta'alluq suluhi qadim tanjizi qadim pada sifat iradat. Itu qadar kena kepada ta'alluq tanjizi hadis sifat qudrat. Itu Asy'ariyah.
Kalau Maturidiyah terbalik hak tu ya. Jadi tak lagi qada tu klik kepada kudrat iradat Allah. Duduk dalam tu kita. Tak ada benda hak berlaku ni tidak dengan seizin Allah Taala. Itu lah. Nah. Habis. Allah. Kemudian tengok dah. Bunyi dah ni tak? Jangan nak ambil dulu kah? Lagu mana? Nak ambil dulu? Ambil dulu apa? Ramai balik kapur bawah ni. Dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Tuh. Kemudian dia katanya, kita perhabis sikit lagi hak dia ni. Allah Ta'ala juga berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu. Innama hanya sanya. Nah, amruhu bermula khijaannya Tuhan itu idza arada. Tu. Apabila menghendakilah ia Allah syai'an akan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, bahawa berkatalah ia bagi sesuatu tu jadi maka jadi. Hak kita naknya idza arada. Idza arada dah. Sebenarnya kalau moleknya tak payah tu biar ayat ni tak apa.
Buat mari ayat fa'alul lima yuri, selesai masalah. Nah, dia buat apa dia nak? Fa'alul lima yuri. Dia buat apa dia kehendak. Nah, dia buat apa yang dia tentu. Dia tak buat gapo dia tak tentu. Selesai masalah. Tak ayat Quran juga fa'alul lima yuri. Kalau mari ayat ni kita nak bahas pula kun fayakun ni. Nah, sebab ada juga orang hak ngaji kata Tuhan buat dengan kong. Sama ada kong sama-sama banyak kali kong ataupun sekali kong siap belaka dah. Cuma waktu tubik tu seka-seka ya. Tu semua tu sesak belaka tu dah. Sesak belaka tu. Ingat baik tu. Nah, antaranya orang hak konongnya lah tasawuf, bukan tasawuf, tersawuf dia panggil. Lah ni macam-macam lah hak pelik-pelik sajalah ni. Ni Allahu akbar. Tapi orang duk panggil syekh lah, nah, macam-macam gelar. Padahal fardu ain tak lepas nak jadi syekh guano. Nah, nak jadi syekh guano fardu ain tak lepas. Nah, terbaru duk gagel Facebook lah ni kat. Roh ni boleh tanasuh pula, boleh pindah gandah. La ilaha illallah. Itu akidah apa tu? Nah, itu akidah bukan daripada Islam terus, bukan daripada Islam tu. Nah, tu dikafirkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Nanti kamu nak jawab video call tu, duk mesej WhatsApp, tolong jawab ustaz, tolong jawab. Kita adik kita nikah 2 hari ni, baik wah sibuk sikit hari ni pun rasa nak cuti sebenarnya. Baru klik baik wah, tapi tak ada arah kena. Kalau cuti bulan depan, sudah. Akhir bulan ni cuti ni hamba pergi Kedah ke pergi Penang, ada jadual dah. Nah, jadi kalau cuti malam ni akhir bulan ni tak ada pula. Lepas tu bulan depan tak tahu lagi, takut tubik lain pula kamu cerita dah gitu kan. Nak tubik luar dah ni nak wisiat cepat cik pondok. Nah, ngarut belaka lah tu. Macam mana boleh tanasukhul arwah ni bukan akidah Islam. Nah, berpindah randah ruh. Nah, contoh dia kata Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, roh dia ni boleh masuk dalam jasad siapa? Imam Ahmad bin Hanbal atau siapa. Jadi zahir Imam Ahmad bin Hanbal, hakikat sebenarnya Sayyidina Abu Bakar. Palama pindah pula dari Sunan Kalijaga ke Sunan Gunung Jati ke berapa pula tu Wali Songo ni. Tu pindah kepada pembantu Imam Mahdi ke berapa Bani Tamim ke berapa. Benar lah gitu. Lepas tu roh Sayyidina Abu Bakar tak masuk alam barzah. Nah, tak kena soal muka nakir, tak rasa nikmat syurga satu tamat daripada tamat syurga ke mana? Penat tu ni. Pas roh Rasulullah pindah di jasad siapa pula? Sudah. Macam-macam tu nanti hamba nak jawab video kau tu. Nak baca nah kitab ke berapa semua sekali. Nah. Ni sedang molek kong fayakun ni ada juga hak jenis tu juga. Tuhan buat dengan sekali kong. Gitu ke? Nah, Tuhan buat makhluk ni Tuhan kata kong jadi siap dah jadi. Habis. Kita ngabak mak kita sama tua belaka sebenarnya. Duduk dalam apa? Dalam syu'un dia kata. Dalam syu'un. Syu'un tu dia nak sebut ni bahaya juga. A'yanun sabitah dia panggil. A'yan di berapa diri sabitah yang sabit sungguh. Bukan ada lagi, sabit sungguh saja. Ni bagai-bagai gini cakap ni istilah-istilah tu agak susah nak difahami lah. Jadi dia kata Tuhan ni buat sekali ikut tengok tu dia kata. Innama hanyasanya amruhu khijai Allah Ta'ala khijai Tuhan ni iza arada, apabila menghendakilah ia Tuhan syai'an akan sesuatu, ayyakula nescaya bahawa berkatalah ia Tuhan lahu baginya sesuatu tu kun jadi fayakunu, maka jadilah sesuatu tu. Hak sesak ni tu bit dua. Satunya Tuhan buat sekali kun. Tuhan kata kun jadi siap dah. Jadi bawah langit, bawah mi, gapo kita, gapo siap. Lepas tu, siap dah belaka apa? Tubik seka-seka dah tu ni. Tubik sekali tak kita dengan abah kita? Kalau tubik kita dengan abah kita, tak panggil abah lah, panggil adik-beradik kembar. Nah, tubik asing-asing betul tak? Nah, dia kata, sebenarnya siap dah sekali, cuma tubik tu sikit-sikit. Tu pun sesak. Yang kedua parut lagi. Tiap-tiap kali Tuhan buat apa Tuhan kata kong. Ni berat lagi. Kipas motor kong. Air hujan tu berapa titik? Titik ke air hujan? Titik ya? Banyak ke? Lepas tu kalau 1000 titik kong gitu. Paruk. Quran lagu tu benar
La haula wala quwata illa billah. Bukan Tuhan buat dengan kong. Kah nun ni huruf. Nah, kah nun ni kelimah. Dan kun fayakun ini kalamullah, kalam. Kalam takluknya nanti kita masuk sifat kalam, kita ke bahar dengan tuntahnya sifat kalam. Kalam ni takluknya dilalah. Nak royak, nak cerita. Bukan kata Tuhan nak royak, Tuhan buat gapo dengan kata jadi maka jadi gitu dah. Nak cerita mudahnya kerja Tuhan. Seolah-olah kalau kata jadi maka jadi. Gitu. Bukan Tuhan buat gapo ke Tuhan kata jadi maka jadi. Jadi maka jadi. Jadi maka gitu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam kata kun fayakun. Ni fi sittati ayyam. Ku mana pula? Kan pening lagu tu. Duk faham Quran dengan kepala otak sendiri tu mana boleh. Kena rojok lah tafsiran alim ulama yang mu'tabar. Kalau tidak dia duduk bercanggah. Kita duduk ayat ke Kristian bebel dia bercanggah. Mari kalau orang Kristian mana tengok. Quranmu bercanggah dia kata. Sini Tuhan kata buat kun fayakun. Jadi maka jadi. Sini pula Tuhan kata buat langit bumi nah hari nah malam nah hari lah. Fi sittati ayyam nah hari. Nah masa nah hari. Toke nahari tu jadilah nahari. Cukup nahari maka jadi gitu ke? Bukan gitu. Ni nak cerita mudahnya gapo hak Tuhan nak. Seolah-olah kalau Tuhan kata jadi maka jadi. Bukan Tuhan buat dengan kata jadilah maka jadi. Kenapa? Buat ni bukan kerja kalam, kerja kudrat. Itu kan? Menjadi ni kerja apa? Kerja Tuhan yang bersepakat sifat kudrat. Bukan kerja Tuhan yang bersepakat sifat kalam. Nah, adapun kerja Tuhan yang bersepakat sifat kalam ni nak cerita, nak royak. Seolah-olah begini lah. Nah, dia mau mari royak gambar. Ustaz. Ya ustaz duk susah hati. Nak pondok tak siap, susah gimari duk mau kutip wakah duk heret tabung gimari. Susah tu sebab kita tak ada duit ya ustaz. Betul tak? Kalau kita ada duit 10 juta ke ustaz, bagai kandak bagai jadi. Tengok cara cakap. Kalau ada duit 10 juta, bagai kandak bagai jadi. Sungguh kalau gitu. Bukan senang apa. Betul tak? Nak jadi ke pondok tu kena samik peleng dulu, PBT kena luluh dulu. Nah, nak progres atas tanah tu kena mohon TMB, kena heret air Syabah tak boleh masuk, kena boring pula air. Bukan senang. Dah tak kata bayarkan kita ni kalau ada duit bayarkan tak bagi jadi gitu selalu. Senang kalau gitu. Boleh 10 juta nak pondok perut siap lah dah gitu. Gitu ke? Betul tak? Cuma nak royak mudahnya kerja kita kalau kita ada duit. Kalau tak ada duit kat susah. Ke hulu ke hilir, dengan tabung atas belakang 2-3 tabung. Dek tu ni. Tempat tu lah tak nak kutip acak-acaknya marah korang. Kena tobik pak lain pula. Dek tu ni. Letih-letih penat ni sebab tak ada duit. Kalau ada duit mudah je. Bagai kandak bagai jadi ustaz. Sedap orang cakap. Kalau ada duit bagai nak bagai jadi. Sungguh kalau tu. Tak juga. Curi 10 juta gambar. Nak pondok perlu siap dah dah. Sebab amat ada 10 juta ni. Gitu ke? Dah. Kena bukan senang lah. Lepas tu apa cakap lagu tu? Hari tu awak kata kalau ada duit 10 juta ke bagai kandak bagai jadi. Saya ada 10 juta. Saya nak pondok tak siap-siap pun. Nyata apa kau get tu ni. Berat ustaz ni benar-benar. Saya cakap lagu tu nak bagi tahu kau ustaz gambaran mudahnya hijab kita kalau kita ada duit. Seolah-olah bagai kita nak bagai jadi gitu kan. Nah, tengok orang tak ada duit kan. Nak makan nasi air kapung pun susah. Pergi duduk 2 ya cukup 10 ya baru pergi kedai kau. Baru pergi restoran. Sigaret orang ada duit ada pergi minta dulu. Tak ada dah pakai masuk restoran duduk. Itu ni. Masuk air kapur so, telur dada, telur mata. Tertarik satu. Selesai masalah. Mudah tu. Bukan makna kita bila ada duit gak bagai kandak, bagai jadi. Makna kita ada duit 10 ya. Nak nasi air kapur siap dah. Nasi air kapur tak ada habis kena. Ada dah nasi air kapur gitu ke?
dok juga. Orang kena goreng, kena gitu Begitulah Tuhan kata. Kerjaan Tuhan ni sangat mudah. Seolah-olahnya kalau Tuhan kata jadi, maka jadi. Jadi bukanlah Tuhan buat segala benda ni dengan kata jadi. Nah, Tuhan buat segala benda dengan sifat kudrat. Itu bukan dengan kata jadi. Bukan gitu. Kon. Hai berat. Ingat baik-baik itu tu antara ajaran-ajaran sesat, isi-isi pengajian ajaran sesat tu gitu. Nah, Tuhan buat dengan sekali kong, Tuhan buat gapo sekara pun dengan kong. Dua-dua tu sesat belaka tu. Hak betul ke mana? Ayat ni nak cerita betapa mudahnya benda hak Tuhan kehendak, hak Tuhan tentu. Bukan nak cerita Tuhan buat dengan kata jadi. Tuhan nak cerita mudahnya benda hak Tuhan kehendak, Tuhan tentu. Seolah-olah kalau kata jadi maka jadi. Tetapi bukanlah Tuhan buat tu dengan kata jadi. Tuhan buat dengan bersepakat sifat kudrat. Gitu, bukan dengan sifat kalam. Ingat dah? Itu tafsir hak betul. Tu habis. Allahu Rabbi la ilaha. Gak ramai lah orang ni nak ngaku tasawuf, tak tasawuf. Kadang-kadang fardu ain pun tak lepas. Ni macam mana nak jadi tok syekh tarekat tu, tok syekh. Pelik-pelik semua. Tu kadang-kadang apabila kita nasihat ke gapo, kita buat tegur anak-anak murid ni pula lebih lagi. Dia kata awak tu siapa? Awak ustaz aja. Ni syekh ni. Orang ni. Berat. Ni syekh ni. Awak tak setarah nak nasihat dia. Orang yang setarah nak nasihat ni ialah syekh juga. Seumpama Syekhul Azhar, masya-Allah. Syekhul Azhar memang syekh sungguh. Memang alim allamah sungguh. Adapun syekh awak ni, siapa dia panggil syekh tak tahu. Siapa yang mentauliah ke syekh tak tahu. Takut kita kalau kita arak nak baca contoh ni. Tak kira lah syekh mana-mana, tak ada tuju siapa-siapa. Orang lah ni mudah mensyekh ke orang, mengustak ke orang, mengesyekh ke orang, memurabi ke orang. Kata ni berat ke ambo. Orang panggil ustaz buat semalu sungguh. Kalau orang biasa-biasa ngambo kalau ambil nombor telefon, nak sih gapo ni, nak sih piu ke ustaz ke, sih pak gitu ya apa dia nyo. Untuk sungguh malu kita rasa ustaz. Tapi tak ada arah lah. Orang panggil ustaz gay lah. Dah orang panggil sangat kak. Sebenarnya tak lah yo. Kalau tengok dalam kitab Syarah Minhajul Abidin, Sirajut Talibin, dia kata kan al-ustaz ni kalimah bukan Arab asalnya. Kalimah ajam. Kalimah yang jadi musta'rabah, orang panggil diarabkan. Dengan makna apa? Al-ustaz ay al-mahir fi kulli fannin ilmi. Fi kulli fannin min fununil ulumi. Gitu. Orang yang mahir daripada setiap mata pelajaran, daripada segala mata pelajaran ilmu. Tak lah kalau kita pakai makna ustaz sungguh. Tidak ustaz lah kitanya. Itu. Tapi mereka mau panggil ustaz kapunya. Ustaz gila. Tapi buat kita mudah sangat mengustak ke orang ni. Tu. Jangan mudah-mudah. Baik, habis. Cuma kalau kita tengok lagi kitab Arab, dia kata wal iradatu, bermula sifat penentu itu ialah sifatun taqtadi tarjiha ahadil jaizaini alal akhari. Gitu. Bermula sifat penentu itu ialah satu sifat yang menghendaki mengkuatkan akan salah satu daripada dua perkara yang harus. Ini dia panggil al-mumkinatul mutaqabilatu. Sifat penentu Allah menentu akan makhluknya dengan sebahagian perkara yang harus pada makhluk dia. Ingat, dia panggil apa? Perkara yang harus, sebahagian itu dia panggil sebahagian perkara yang harus bagi makhluk tu. Ni panggil mumkinatul mutaqabilatu, dia panggil mumkinatul mutaqabilatu. Perkara yang terima ada, terima tak ada, saling berlawan-lawanan. Jadi Tuhannya tidak tentu belaka-belaka kepada makhluk dia, sebahagian. Ada berapa mumkinatul mutaqabilat? Dalam kitab kita tak sebut ni. Ni ambil daripada syarah lah. 6. Disebut dalam syairnya al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu
azminatun amkinatun jihatu kazal maqadirur rawasiqatu. Itu al-mumkinatul mutaqabilatu, bermula perkara-perkara yang haruh pada makhluk tapi saling berlawan-lawanan tu ada 6 perkara. Mana pertama? Wujuduna wal adamu, ada dan tiada kita. Nampak tak? Ada dan tak ada ni berlawan tak? Berlawan. Jadi contoh bila Tuhan tentukan kita tak ada pada zaman Firaun, tak ada. Ada tu dak. Ha gitu Nah, zaman Ismail Sabri kita ada. Tak ada tu dak. Tu contoh nak mudah faham tu. Bukan kata zaman Firaun kita ada, kita tak ada sekaligus Tuhan tentu. Berat gitu. Nak jadi warna kita. Ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada gitu. Dak. Tuhan tentu dengan ada, tak ada dak. Tuhan tentu dengan tiada, ada tu tidak. Nampak tak? Tuhan tak tentu sekaligus tu. Sebab apa? Ada dengan tak ada berlawanan. Wujuduna wala adamu sifatu. Sifat ni segala sifat-sifat. Tu. Tuhan tentu dengan tinggi, rendah dak. Panjang, pendek dak. Hitam, putih dak. Putih, hitam dak. Ayolah kau tu. Dah ni. Bukan tentu putih puyo, hitam puyo dia. Jadi warna tahu dia kelabu. Tak. Tuhan tentu dengan salah satu yang haruh, yang berlawan. Ada sifatu. Wujuduna wala adamu sifatu. Jiha azminatun amkinatun. Di berapa zaman dan di berapa masa. Bukan semua masa dan semua tempat. Azminatun amkinatun. Di berapa masa dan di berapa tempat. Gitu. Nih, macam sekarang ni. Tuhan tentu saya duduk di Shah Alam. Shah Alam tu bukan semua punggung saya penuh dalam Shah Alam dah. Duduk di Taman Bukit Saga dah. Taman Bukit Saga ni. Tapi bukan semua Taman Bukit Saga penuh punggung saya sini dah. Di surau. Di surau pun bukan penuh punggung saya lain ni dah. Sininya. Betul tak? Jadi ada tak saya di pavilion? Tak. Atau di berapa tempat? Di berapa masa? Bukan semua masa. Zaman ni masa ni masa tertentu, tempat tertentu. Mana ada orang tu lahir di semua hospital ada. Awak lahir di mana mula? Saya dilahirkan di semua hospital atas muka bumi. Boleh terima lepas letak itu? Tak boleh. Allah Ta'ala tentu kita lahir di hospital Kota Baru. Tak ada lah hospital selain pada hospital Kota Baru. Betul tak? Itu lagu tu dah. Beberapa tempat tertentu, di beberapa masa tertentu. Jihatun, pihak. Pihak pun ada ni juga. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Macam sekarang Allah Ta'ala tentu saya di depan. Ada tak saya di belakang? Tak ada. Tuhan tentu di kanan. Ada tak di kiri? Tak ada. Tuhan tentu di kiri, ada tak di kanan? Tidak. Tuhan tentu di atas, ada tak di bawah? Tidak. Sebab tu kita cari kawan kita duduk di pavilion contoh. Duduk mana ni? Kawan duduk di kapak ni. Beres. Beres pergi cari ground floor. Lama guyam menunggu tak. Mu jumpa dah. Tak jumpa ni duduk mana Di kapak. Saya cari di kat bawah sekali. Kayak bodoh lah tu. Dah ada di kapak, tak ada lah di bawah sekali. Cari buat berapa lagi? Mana tahu, takut Tuhan tentu awak ada di mana-mana. Mana boleh gitu. Tuhan tentu di atas, tidak di bawah. Tuhan tentu di naik di atas dah. Kalau di kapak ni, dia mau duduk di mana di kapak ni? Ni alah kanan. Pergi cari juga kok kiri bodoh, betul tak? Ya dah lah kanan kan? Pergi cari juga kok kiri. Tak ada pun, dia mau duduk di mana? Kau cari di kiri. Kayak bodoh gitu dia. Kalau ada di kanan, boleh cari kiri. Takut emang ada juga kiri. Nak ada kok mana? Tuhan tentu dengan sebahagian. Harus bukan semua dok. Betul tak? Itulah gitu. Bila di kanan tidak di kiri, bila di atas tidak di bawah, bila di depan tidak di belakang. Gitu. Bukan ada tentu, Tuhan tentu semua. Gitu kah? Dah. Tu. Kazal maqadirur rawasiqatu. Seperti itu jugalah qadar. Tu qadar kita ni Tuhan buat ada qadar gitu dah. Ada qadar. Saiz pakai seluar, saiz berapa, saiz baju berapa. Ada saiz dia. Bila dah saiz SL, tak sudah teranglah S takut muat juga. Kok manonyo? Saya rasa macam kurus lagi ni. Terang saiz S. Saiz S tak jadi baju lah.
Oh, jadi baju adik tu. Itu ni. Ha tu lagu tu. Dah saya SE, tidaklah saya S, tidaklah saya M. Itu. Ada koda-koda dia. Ini hamba buat gini ni secara mudah dah ni. Sebenarnya perbahasan ni sangat panjang dan lama nak boleh faham betul-betul. Ini sebagai mudah untuk itu yang kampung. Maknanya kita faham kata Tuhan menentukan akan satu makhluknya dengan sebahagian yang harus bagi dia, bukan dengan semua yang harus Tuhan tentu sekaligus. Tak gitu. Nah, situ. Kemudian dia kata lawan dari sifat ini ialah al-karahah wallahu alam. Kita berhenti situ dulu. Nah, sebab lawan sifat iradah ni dia banyak. Bukan karahah saja sebenarnya. Nah, lawan bagi sifat penentu ni tidak menentu, tidak ada sifat penentu. Tidak ada sifat penentu ni banyak. Sama ada al-karahah, an-nisyan, buat dengan lupa, buat dengan nyanyuk, buat dengan tak sengaja, atau dengan ilat atau tabiat ia berlaku. Tapi dalam kitab kita ni dia rekah, dia perekah. Kita sambung semula pula insya-Allah. Mana peng? Tak ingat nak bawa peng ini. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.